KPM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama dengan saya Puan Nur Rafiza binti Muhammad Noor, Kaunselor Pendidikan Daerah PPD Petaling Utama bersama anda sebagai kaunselor anda pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, guru-guru sekalian, tajuk yang akan disampaikan oleh saya adalah mengenai kesihatan mental dalam kalangan guru. Kenapa tajuk ini perlu disampaikan oleh pihak kami ataupun daripada kita bahagian kaunseling ini adalah untuk memahamkan kepada guru tentang apakah simptom berkenaan tentang kesihatan mental dan juga khidmat sokongan yang perlu guru-guru dapatkan dan boleh diperolehi oleh mereka melalui daripada Jabatan Pendidikan, pejabat pendidikan ataupun daripada pihak kementerian sendiri. Guru-guru sekalian, kesihatan mental ini adalah satu situasi di mana seorang individu menyedari potensinya boleh berdaya tindak terhadap stres kehidupan, boleh bekerja dengan produktif dan boleh menyumbang kepada masyarakat. Ini adalah kepada keadaan kesihatan mental yang seimbang dan sihat dan normal. Kesihatan mental juga merujuk kepada cara kita berfikir, cara kita bertindak, cara kita menghadapi masalah dan kita mengatasi cara kita berinteraksi dengan orang lain. Jika berlaku ketidakseimbangan, maka perkara-perkara ini akan terjejas. Jadi masalah kesihatan mental yang sering berlaku dalam masyarakat kita dan dalam golongan pendidik adalah kemurungan, kecelaruan, kebimbangan, kecelaruan panik, kecelaruan obsesif kompulsif, kecelaruan stres selepas trauma dan gangguan tidur. Dan antara kesihatan mental yang sering dihadapi oleh para guru dan warga pendidik adalah kemurungan, kecelaruan panik dan juga bipolar disorder. Saya akan menyentuh tentang 3 simptom dalam kesihatan mental yang sering berlaku kepada pendidik sebagai melalui pengalaman dan pengetahuan saya. Baru-baru ni guru-guru sekalian, saya telah mendapat satu mesej daripada seseorang dan dia mengatakan bahawa, "Puan, saya rasa hidup saya ni dah tak ada guna lagi. Saya rasa hidup saya ni dalam kekosongan." Guru-guru sekalian dan juga tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah salah satu daripada simptom kemurungan. Apa itu kemurungan? Dan banyak berlaku untuk kita menyedari tentang simptom-simptom ni agar kita dapat membantu diri kita sendiri dan kita dapat membantu orang-orang lain ataupun rakan-rakan kita yang kita dah nampak ada perubahan dari segi kesihatan mentalnya, dari sudut kita melihat kepada emosi, dari segi pemikiran dan juga perubahan tingkah lakunya. Jadi apa itu kemurungan? Kemurungan ini adalah gangguan perasaan yang menyebabkan seseorang tu rasa sedih yang berpanjangan, rasa keletihan, rasa tiada tenaga, cepat marah, sudah hilang minat dalam aktiviti rutin, dia rasa nak kurungkan diri dia hanya ingin bersendirian, dia tak nak bercakap dengan orang, dia dah rasa macam nak uruskan diri dia pun dia dah jadi malas dan dia berlanjutan selama lebih kurang dalam 2 minggu dan dia boleh berlanjutan lebih panjang lagi, ya. Jadi penyakit ini dia boleh dihidapi kepada sesiapa saja, tak kira umur, tak kira jantina, tak kira bangsa. Jadi pernah saya menguruskan kes depression ni berlaku kepada kanak-kanak, ada juga berlaku kepada remaja, ada juga berlaku kepada golongan dewasa dan ada yang berlaku dalam golongan warga tua. Jadi kemurungan ni boleh berlangsung hingga berbulan-bulan dan juga bertahun-tahun. Antara tanda-tanda kemurungan adalah hilang minat terhadap aktiviti harian. Yang kedua, hilang tumpuan terhadap pekerjaan, ya. Apabila orang yang mengalami kemurungan ni, dia tak dapatlah tidur. Jadi bila dia tak dapat tidur, dia cuba nak tidur, tak boleh nak tidur. Jadi kita cuba bayangkan kalau kita tak boleh tidur. Kalau tak boleh tidur sehari, kita dah mula merasakan keletihan. Kalau tak boleh tidur 2-3 hari, kita akan merasa keadaan di mana mungkin kita dah timbul hallucination, ya.
masalah gangguan tidur, masalah perubahan selera makan, penurunan atau peningkatan berat badan, dia mudah rasa letih dan rasa bersalah yang keterlaluan. Ini antara simptom kemurungan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Yang kedua adalah berkenaan tentang kesihatan mental yang melibatkan anxiety disorder ataupun anxiety neurosis ataupun kecelaruan keresahan. Jadi antara tanda-tanda kepada anxiety disorder ni adalah dalam ketakutan atau kebimbangan yang keterlaluan. Apa itu anxiety disorder? Kebimbangan yang keterlaluan. Orang begini, kadang-kadang dia melibatkan ada trauma ataupun ada sesuatu kejadian yang pernah berlaku kepada individu berkenaan, kemudiannya timbullah anxiety disorder ni, ataupun ada perkara yang berlaku berterusan, ataupun dia melibatkan karakter ataupun personality tertentu, ya, yang very highly structure, dia very perfectionist, dia nak perkara semua dalam keadaan teratur dan cantik. Hidup ini, perjalanan hidup ini bukan dalam keadaan yang paling sempurna. Hidup ini perjalanannya banyak momentum dan banyak gelombang. Terutama dalam keadaan pandemik ni, individu yang mengalami anxiety disorder ni akan melampauilah keresahannya. Sungguhnya dia ada yang mencemaskan hati dia, ataupun hampir setiap peristiwa menjadi timbul rasa cemas dan takut. Kalau dia nak cakap kat depan orang ramai, mereka yang ada simptom anxiety disorder ni, dia akan bertambah cemas. Jantung dia berdebar-debar dan dia rasa macam dada dia nak meletup. Itu apa yang disampaikan oleh klien saya berkenaan tentang bila dia diserang dengan anxiety disorder ni. Dan berbagai jenis ketakutan serta kecemasan yang tak boleh dimasukkan dalam kategori fobia. Jadi emosi klien tak stabil, sangat terganggu, dia cepat tersinggung dan marah, sering teruja, cepat excited, dan dia berkeluh kesah, dia cepat murung, dia sometimes dah mula ada sedikit delusion, dia fikirkan yang banyak benda yang belum berlaku. Jadi kebimbangan yang akan datang tu, dia fikir akan datang tu berlaku keburukan dalam hidup dia. Dan ini akan timbulkan ketegangan emosi dan dia akan membayangkan dia akan melalui kesukaran, kesulitan yang dia tak boleh handle. Sometimes ada klien kadang-kala dia dah mula rasa nak muntah, dia dah rasa lelah, dia rasa sesak nafas, dia dah mula berpeluh-peluh, dia mula bergigil, gemetar, dan mula akan melalui kemurungan pula akhirnya, ya. Jadi sebab-sebabnya ni adalah kerana ketakutan, keresahan yang tak terkawal, dan ini akan beri kepada satu emosi negatif atau penindasan diri atas akibat kegagalan untuk dia nak kawal diri dia tadi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa sebenarnya anxiety disorder? Kebimbangan yang keterlaluan. Itu antara simptomnya. Yang ketiga adalah bipolar disorder. Bipolar, apa itu bipolar? Macam bumi, bi, dua, kutub utara, kutub selatan. Dia ada dua keadaan emosi, di mana kemurungan dalam penyakit bipolar ni adalah episod seseorang tu mengalami perasaan sedih atau kehilangan keseronokan dalam tempoh 2 minggu secara berterusan, dan gejala ini ditemani oleh gejala lain seperti masalah tidur, perubahan selera makan, rasa letih dan lesu, pergerakan jadi perlahan, gelisah dan sukar untuk bertenang. Mereka merasa diri tiada harga diri, kerap rasa bersalah, tak boleh nak fokus, sukar untuk membuat keputusan, dan ada fikiran niat dah mula timbul untuk rasa untuk menamatkan riwayat diri. Selalunya penyakit kesihatan mental ni akan menyebabkan gangguan dalam fungsi hidup harian, lazimnya dikaitkan dengan keadaan serius, menyebabkan kemurungan juga, dan diikuti dengan skizofrenia ataupun penyakit bipolar, di mana jika saya melalui pengalaman saya,
klien yang berhadapan dengan bipolar ni, dia akan menghadapi keadaan murung, dalam pada masa yang sama keadaan tu boleh berubah kepada dia tiba-tiba dia jadi excited. Orang yang bipolar ni dia akan cakap tanpa henti sehingga kita kadang-kadang tak boleh nak selitkan. Tak macam saya sekarang tengah bercakap lah ya, tuan-tuan dan puan-puan, cikgu-cikgu, saya sedang berkongsi. Jadi kalau cikgu tengok, ada antara kawan-kawan kita ni, dia banyak cakap. Dia memang individu karakter yang suka banyak bercakap. Jadi kita tidak boleh menilai ataupun judge atau terus diagnose seseorang tu adalah bipolar, ya. Jadi ini hanya dapat ditentukan oleh pakar psikiatrik untuk dia menentu diagnose siapakah individu yang terlibat dengan bipolar, anxiety disorder atau depression, seperti mana yang saya telah sampaikan tadi. Yang kita nampak simptom bipolar ni, dia dalam keadaan yang banyak bercakap, keriangan, pumpang-pumpang. Waktu ni dia akan, ini adalah klien saya, ikut pengalaman saya, waktu dia sedang high dari segi energi, dia gembira, dia suka, dia gelak ketawa, cakap tanpa henti, waktu ni kadang-kadang dia pergi spend shopping melebihi daripada keupayaan dia. Bila dia murung, waktu sampai satu episod murung, dia akan berkurung dalam bilik, dia tak uruskan diri dia, tak uruskan rumah tangga. Kadang-kadang pasangan sendiri pun tak sedar bahawa pasangan dia itu sedang mengalami simptom bipolar. Ini berlaku kepada klien saya, seorang guru wanita. Suami tak sedar dan suami bercakap kepada saya, mungkin ini hanya PL dia buat Batman. Saya bagi tahu dekat suami dia, ni bukan PL, ini sakit. Jadi pihak tuan perlu dapatkan rawatan. Jadi alhamdulillah, klien saya ini telah dibantu dan telah diberikan rawatan. Kita telah mengetahui tentang simptom-simptom depression, simptom-simptom kepada anxiety disorder dan bipolar disorder, iaitu ada beberapa lagi kesihatan mental lain, tetapi saya jelaskan 3 perkara yang sering berlaku dalam kalangan pendidik kita, ya, dalam warga pendidik. Jadi seterusnya berkenaan khidmat sokongan dan pendekatan rawatan, yang pertama, cara saluran bantuan profesional yang boleh membantu anda. Antara saluran yang boleh anda ambil peringkat awal adalah berkongsi dengan rakan yang dekat dengan anda, berkongsi dengan pasangan anda, berkongsi dengan orang yang paling hampir dengan anda, berkongsi dengan orang yang anda boleh merasai bahawa dia boleh dipercayai dan dia boleh membantu anda untuk memberi sokongan dari segi emosi dan moral. Contohnya, anda ada mentor di sekolah, ya. Jadi anda boleh menggunakan medium ini untuk meluahkan perasaan, mengurangkan tekanan dan bebanan emosi yang terbuku dalam hati anda. Kita memang segan, kita memang malu, kita rasa kurang selesa kita nak maklumkan kepada pentadbir. Kalau pihak pentadbir mengetahui ataupun mengesan ataupun dapat mengenal pasti warga pendidik atau guru atau warga kaki tangan sokongan sekolah perlukan bantuan, kita nak pentadbir itu pentadbir yang berilmu, pentadbir yang dia menyokong, pentadbir yang dia membantu lagi. Bukan kita tak nak dalam organisasi kita, warga kita sendiri, ahli keluarga kita dekat sekolah sendiri, di sekolah tu macam ahli keluarga kita, judge kita, menghukum, melabel kerana tak ada ilmu kefahaman. Jadi diharapkan dengan apa yang disampaikan hari ini, pihak warga pendidik dan juga warga sekolah saling menyokong. Yang kedua, guru-guru dan warga pendidik, anda boleh berjumpa dengan kaunselor yang diiktiraf berdekatan dengan anda. Jadi untuk makluman anda, jika anda bertugas di sekolah, anda di bawah PPD, Pejabat Pendidikan Daerah, di setiap pejabat pendidikan daerah di seluruh Malaysia ada kaunselor, dipanggil kaunselor pendidikan daerah. Di Jabatan Pendidikan Negeri ada kaunselor pendidikan negeri. Jadi anda boleh pergi secara sukarela. Jika anda tak sudi
tak senang, tak selesa untuk maklumkan pentadbir, anda buat appointment secara sukarela. Anda jumpa. Ya, dalam sistem website Kementerian Bahagian Psikologi Kaunseling, anda boleh masuk website dan cari link untuk anda membuat temu janji. Link tu adalah link E2PK. E2PK untuk anda buat appointment dengan kaunselor yang berdekatan dengan anda. Dan ada juga pusat-pusat kaunseling swasta atau hospital swasta yang menawarkan juga perkhidmatan ini. Tolong dapatkan daripada orang yang bertauliah untuk dapatkan nasihat profesional, tips untuk anda menangani situasi yang berlaku, dan mereka akan membimbing anda untuk langkah seterusnya. Dan peringkat ketiga, anda perlu dapatkan rawatan atau pandangan ataupun diagnose peringkat awal di hospital. Tak perlu rasa ketakutan atau bimbang atau memikirkan orang akan judge, sebab perkara tu kita tak perlu bagi tahu dekat orang untuk peringkat awalnya. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ada yang bertanya, selain daripada bantuan doktor, apa yang boleh saya lakukan? Tuan-tuan dan puan-puan, guru-guru sekalian, intervensi untuk setiap klien, terutama dalam masalah mengalami kesihatan mental ni, boleh dibahagikan kepada biologi, psikologi dan juga sosial. Dari segi biologi, secara umumnya apabila anda telah diberikan ubat, ambil ubat seperti mana yang telah disarankan oleh doktor. Dan jika ada simptom lain ataupun ada kesan sampingan, maka anda perlu berbincang semula dengan doktor. Doktor, semalam saya dah makan ubat ni tapi saya tetap tak boleh tidur. Doktor, bila saya makan ni saya susah nak bangun. Doktor, kalau saya makan ni saya macam saya tak boleh nak makan. Jadi bila ada kesan-kesan sampingan ini, untuk the next appointment, you bincang dengan doktor, sebab setiap ubat tu ada kesan sampingannya dan dia ada kesesuaian pada setiap orang, sebab individu ni tak sama. Jadi kita ada ruang, kita ada hak, kita ada masa dan kita ada peluang ataupun diberikan ruang untuk kita ada perbincangan doktor yang merawat kita tu, ya. Jadi gunakan ruang tersebut. Ya, saya nasihatkan pada guru-guru yang memerlukan rawatan, anda ke hospital kerajaan agar kita mudah menguruskan, melibatkan perkhidmatan. Pelaporan perubatan daripada pihak hospital adalah penting untuk kita uruskan perkhidmatan kita kelak jika ada peringkat susulan yang perlu dibuat oleh pihak ketua jabatan anda. Dari sudut psikologi, anda perlu berlatih untuk mengawal diri dalam setiap situasi. Jadi terdapat pelbagai cara dan tips untuk menghadapi sebarang stres, dan teknik ni tidak hanya terpakai untuk kesihatan mental dan ia juga boleh dipraktiskan oleh masyarakat umum. Contohnya macam sesi bersama kaunselor dan rawatan bersama kaunselor atau psikologis ataupun psikiatris. Dia akan bagi pemahaman psycho-education tentang penyakit yang kita lalui, dan kita belajar untuk coping skill menghadapi stres, iaitu bagaimana kita nak berdaya tindak, apa kita boleh buat untuk nak bantu diri kita sendiri. Jadi ada latihan tentang keyakinan diri dan ada latihan tentang skill sosial kita, dan ada beberapa terapi kaunselor, psikologis, psikiatris akan ajar. Contohnya breathing relaxation exercise, mindfulness ataupun journaling. Ada banyak terapi-terapi tools yang boleh digunakan oleh pihak kaunselor, psikologis atau psikiatris. Jadi anda pergi dapatkan pandangan, rawatan dan nasihat daripada pakar, daripada orang yang profesional dalam bidang ini. Yang ketiga adalah tentang sosial ataupun bantuan sosial. Tuan-tuan dan puan-puan, guru-guru, bergerak aktif, isikan masa, tidak begitu banyak masa lapang. Bila terlalu banyak masa lapang, waktu inilah you akan melayan-layan perasaan, melayan-layan fikiran.
melayang-layang dan mula overthinking. Jadi kita tak nak itu berlaku. Maka susun masa supaya anda tidak terlalu berlaku banyak kelapangan. Exercise yang kedua, exercise supaya hormon kebahagiaan, hormon yang membuatkan kita rasa seronok dan bahagia itu keluar, dirembeskan secara semula jadi. Berjumpa dengan kawan, enjoy, bercerita, bersembang, tea time, break time dengan kawan-kawan. Okey, cari sokongan rakan-rakan yang boleh membantu kita lagi. Yang ketiga, jaga tentang pemakanan anda, jaga tentang kitaran tidur anda. Jadi kita kena jaga jadual kita. Jadi itu adalah antara perkara yang boleh cikgu-cikgu ataupun warga pendidik kita lakukan dalam kita menangani keadaan kesihatan mental ini. Apa-apa pun cikgu, bagi golongan guru dan golongan warga pendidik, anda jika mengalami keadaan ini berterusan, anda perlu berterus terang dengan pihak pentadbir, dapatkan laporan profesional, laporan yang lengkap daripada pihak hospital. Jika sakit kesihatan ini berterusan, guru atau warga pendidik anda layak untuk memohon dipanggil penempatan ke jawatan kumpulan. Jadi jawatan kumpulan ini ataupun pool jangan dianggap sesuatu ketakutan. Dalam tempoh 2 atau 3 tahun, jika anda mohon atau pihak sekolah yang mohon melalui laporan doktor dan laporan kaunselor pendidikan daerah, anda akan dihantar, permohonan ini akan dihantar ke bahagian perkhidmatan sumber manusia, dan jika lulus dalam panel itu, anda masuk dalam jawatan kumpulan, anda boleh fokus untuk terus mendapatkan rawatan. Gaji berjalan penuh, pendapatan tetap ada, tapi dalam tempoh itu anda diberikan tugas yang ringan. Jadi ambil ruang ini, dapatkan pandangan daripada kaunselor yang menguruskan daerah itu. Jadi bila anda dapatkan maklumat yang benar dan tepat, anda akan faham apa itu jawatan kumpulan pool. Jangan takut dengan perkataan pool itu. Urusan pool atau jawatan kumpulan ini diberikan khusus untuk guru warga pendidik yang memerlukan masa untuk merawat diri dan kesembuhan. Sembuh, anda kembali kepada perkhidmatan biasa. Jika tak sembuh, maka ada satu lagi kaedah atau prosedur yang akan diuruskan oleh pihak perkhidmatan. Jangan bimbang, perjalanan hidup kita telah diatur, rezeki kita telah diatur, maka kita teruskan hidup ini dengan keadaan tenang dan berbahagia. Sekian dahulu daripada saya, semoga mendapat manfaat daripada ilmu yang disampaikan pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Didik TV KPM